Assalamualaikum Ustaz, saya pernah dengar ceramah yang mengatakan setelah orang itu meninggal, roh akan diangkat ke langit sebelum dikembalikan ke dalam jasad, di dalam kubur. Adakah ini betul? Okey, memang ada hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut. Cerita dia panjang tapi benar, di mana apabila satu roh itu roh yang baik, maka dia akan diajak keluar oleh malaikat dan dibawa naik melepasi langit. Dan setiap langit tadi malaikat akan bertanya, oh siapa ni? Oh dia ni si fulan. Dan malaikat akan sambut dia, oh bagi wangian dan seumpamanya, settle semua dah habis perjalanan itu. Kemudian dia akan kembalikan semula ke jasad. Maksudnya dia akan terus menetap di di perkuburan dia lah. Jasad lah. Inilah yang akan berlaku dulu. So kalau buruk, untuk orang yang soleh lah. Untuk orang soleh, untuk orang yang tidak pun sama. Jadi yang tak baik ni, dia akan direntap ataupun dia akan diherdik keluar. Siksa. Sama juga bawa siksa dan kemudian dicampakkan balik ke dalam jasadnya. Itu hadis lah. Hadis, betul. Ini perjalanan dia. Dalam Sunan Ibn Majah disebutkan tentang hal ini. Allahu Akbar. Yes. Allahu Akbar. Azab kubur ni. Is it something yang real? Okay, dia macam gini. Kita sekarang ni hidup. Kita ada dua elemen. Kita ada elemen roh dan juga jasad. Maka yang hidup ni sebenarnya roh kita, bukan jasad. Jasad ni dia boleh bentuk apa sekalipun lah. Yang jasad ni dia boleh hancur, dia boleh musnah, dia boleh apa, tapi roh itu masih tetap ada. Jadi ketika saat dalam kubur, bila tanya tentang nikmat, adakah boleh merasakan nikmat, tanya tentang azab, boleh merasakan azab. Yes, memang merasakan azab kubur, memang boleh merasakan nikmat kubur. Dalam surah Taha, Allah SWT katakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan sesiapa yang berpaling, ingkar daripada ingatan dan petunjuk aku, ingkar pada Allah SWT, tak nak ikut petunjuk Allah di atas muka bumi lah waktu hidup tadi, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Jadi para ulama sebutkan kehidupan sempit ni bagaimana, apa yang dimaksud kehidupan sempit. Maka para ulama syarahkan kehidupan sempit ini adalah sebahagian daripada azab kubur. Disempitkan di azab kubur sebelum dipindahkan nanti hari kiamat ke dalam neraka Allah SWT akibat daripada keingkarannya. Tahiyat akhir ni adalah satu position yang baik untuk dia baca doa. Okay. Doa. Nombor satu, kita kiralah satu persatu. Nombor satu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada siksaan kubur. Kedua, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Kedua, aku berlindung daripada fitnah al-masihid dajjal. Fitnah ni kita faham, fitnah ni maknanya ujian. Kita diminta untuk kita berharap supaya tak jumpa. Jangan kita rasa aku nak jumpa dajjal ni, aku memang geram betul dengan dia. Tak payah. Sebab dekat dunia punya benda pun kau tak boleh kontrol. Sistem je kau tak boleh kontrol. Ketiga, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Dan aku berlindung pada kamu ya Allah daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dalam hidup dia ada challenges, alright? Dia ada cubaan-cubaan dia. Saat mati pun ada cubaan dia. Dan yang keempat, Allahumma inni a'udzubika min ma'sami wal maghram. Yang important jugalah kita kira supaya kita minta perlindungan pada Allah SWT daripada perbuatan yang ma'sam, perbuatan yang dosa, wal maghram, dan juga hutang. Jadi boleh baca doa ini ketika sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri. Itu yang pertama. Wa a'udzubika minal fitnatil masihid dajjal. Itu yang kedua. Wa a'udzubika min fitnatil mahya, kehidupan, wa fitnatil mamat, yang dan fitnah mati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami. Siapa yang meninggal dunia akhir kalam dia adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Maksud daripada kalimat tersebut ataupun hadis tersebut ni, dia adalah kalau dia akhir kalam dia la ilaha illallah ni, maksudnya dia merujuk pada orang itu orang beriman. Tetapi itu tidak menafikan yang dia boleh diazab kerana kesalahan dia. Maksudnya kalau dia buat salah, dia tetap diazab juga. Tapi kerana dia beriman, dia masuk syurga. Cuma ini berbeza dengan Fir'aun lah. Dia menyebut juga kalimat Tuhan. Maksudnya dia mengakui bahawa yes, kali awal-awal ketika dia dia memerintah tu, dia kata dalam Al-Quran Allah rekod, dia kata ana rabbukumul a'la. Dia kata pada Nabi Musa, akulah Tuhan kau yang paling tinggi. Tapi bila dia dah nak ditenggelamkan ni, ataupun dia dalam keadaan yang lemas tadi, maka dia kembali panggil Tuhan. Tapi pada waktu itu tak sempat kerana kita ada batasan terakhir bila untuk seseorang itu bertaubat.
So last dia apabila nyawa sudah sampai ke penghujung dah nak keluar ni, ketika itu taubat dah tak boleh pakai, tutup. Puan Jaria kata ni, what happen if someone is in coma and unable to recite the syahadah? Sebab itu yang membuatkan seorang itu dia mendapat nikmat ataupun tidak adalah amalan dia. Tanya aku macam, kalau tak solat apa jadi? Macam mana aku nak kasi dia faham? Masa dia dah primary 4 lah. Jadi dia dah macam dah start to logic kan. Question. Jadi aku cakap dengan dia, aku tiba-tiba Allah kasi aku ilham. Masya Allah, aku tak tahu lah kalau ni boleh apply ke tak. Tapi aku nak story tu hari kita pergi umrah. Jadi kita tak ada, aku tak ada orang siram pokok mati. Jadi bila balik, pokok tu tak mati full lah, tapi ada kering lah kan. Hampir nak mati. Solat tu macam siram pokok tau. Kenapa? Okay, sekarang pokok mati betul tak? Kerana apa? Kerana dia punya soil dia kering. Okay, dia punya tanah dia kering. So tanah ni macam badan kita. Solat menyirami badan kita supaya kita dapat buat benda yang baik. Kita dapat zahirkan benda yang baik lah. Kira dapat, Allah akan lindung kita daripada maksiat lah ke sebagainya. Allah kira dapat lindungan lah dengan azab kubur sebagainya. So the result is the pokok, the soil is the body, the air ataupun dia matahari is dia rutin dia kira solat dan sebagainya. Amalan lah. Logik tak? Boleh tak? Boleh tak? Menarik boleh sekali masuk. Dia punya analogi dia. Sorry, Kalau zakat itu tak dibayar, mungkin kau nak tahu dia punya azab secara fizikal. Tapi ni di hari kiamat lah Allah. Ada. Di hari kiamat lah. Kemudian Allah Nabi SAW sebutkan, maka pada hari kiamat tu harta dia yang tadi dia kumpul tu, harta dia tu akan dijelmakan menjadi seekor ular yang sangat berbisa. Jadi dia berubah menjadi suatu azab. Dia berubah menjadi ular yang sangat berbisa. Kemudian Nabi gambarkan lagi licin kulit ular tersebut dan kepalanya memiliki 2 taring yang berbisa dan ia akan membelit orang tersebut pada hari kiamat. Kemudian dia akan mematuknya dengan kedua taringnya dan berkata, akulah harta kamu, akulah simpanan kamu. Seram. Jadi tak guna kau kerja sih. Tak guna kau bersusah payah kerja. Lepas tu kau tak bayar zakat. Lepas tu that harta akan makan kau. Ini baru namanya harta makan kau. Harta makan kau. Jadi sebab itu orang yang beriman ni, dia akan selalu memikirkan yang harta yang dia ada, dia bukan completely semua dia punya. Dia ada pembahagian dia. So paling apa orang kata paling important sekali pembahagian tu yang telah diwajibkan, itu yang dipanggil zakat lah. Apa dia antara yang nikmat-nikmat yang Allah gambarkan? Nikmat kubur tu macam mana? Kalau nikmat ni antaranya yang Nabi SAW sebutkan apabila kubur tu diterangi, Syahid. Ada juga jenis orang mendapat nikmat kubur ni, dia duduk setiap pagi dan petangnya tu Allah SWT akan bukakan pandangan dia supaya dia dapat lihat tempat dia di syurga nanti later. Sebab ni masih lagi alam barzakh, duduk di atas muka bumi lagi. So orang-orang seperti ini dia akan dibukakan pintu hijab untuk dia melihat sehingga dia nampak, ini nanti di syurga aku duduk kat sini. Ini nikmat yang aku dapat. Dia nampak skrin dia dulu tu. Sebab itu salah satu daripada doa dia tu adalah untuk kita minta supaya kubur itu dia menjadi salah satu daripada raudatun min riyadil jannah, salah satu daripada taman-taman syurga. Dan dia bukan daripada khufratun min khufarin niran, daripada lubang-lubang neraka. Yang disuruh buat solat 5 waktu kan, bersedekah ke, membaca Al-Quran, bertasbih. Ini semua adalah perkara-perkara yang disebut dalam hadis sebagai sesuatu yang boleh terangkan kubur. Amalan-amalan dia basic Amalan dah basic. biasa orang dengar. Dah biasa. Tapi kerana kita nak something more tau. Bila kita dengar macam, alah setakat ni je. Maka sebab itu kalau kita merasakan yang amalan tu macam alamak biasa sangat lah, macam tadi kau cakap kan, alah normal lah, ni biasa je lah kita pun buat. Maka kita kena cari apa yang kita tak boleh buat. Maksudnya? Tak dilarang buat, jangan buat. Okey, buat benda ni akan buatkan dapat azab. So jangan buat benda ni. Contohnya berdusta, bohong. So berbohong ni akan mengakibatkan kita mendapat azab kubur. So maka kita berusaha untuk jaga lidah kita daripada berbohong. So buat something, dia mungkin lame. Macam bila kita beritahu cara nak hindarkan solat 5 waktu lah. Alah itu biasa, aku pun boleh buat. Sedekah lah, biasalah aku sedekah. Tapi okey, kalau nak hindarkan jangan berbohong. Oh itu susah, aku susah sikit lah tak nak bohong. Kau jangan mengumpat, alamak susah sikit lah. Mengumpat sedap lah tadi kau cakap kan. Jadi ini perkara yang kita kena tengok daripada one angle pula. Benda yang kita kena highlight, okay, ni jangan buat, ni tinggalkan. Mungkin ada yang tak tahu alam barzah tu apa ya? Apa maksud alam barzah dan di mana lah actually? Alam ni kan dia satu dimension. So dimension ni dekat mana? Alam dunia sini. Contohnya macam alam haiwan. So dia sama dengan kita tapi dia ada dunia dia sendiri, ada style dia sendiri. Jadi alam ni merujuk kepada sesuatu. So alam barzah ni adakah dia satu tempat yang mungkin ada
ada cara dia, ada dia punya fizik dia, ada dia punya macam mana keadaan Wallahu dia. alam. Wallahu alam. Tetapi kita perlu tahulah maksud. Kita kalau lihat dahulu kalimat barzakh ni kalimat bahasa Arab lah Syed. So barzakh ni dia sebenarnya dinding tau Syed. Barzakh ni dia adalah pembatas. Pembatas lah antara dua perkara. Jadi ini yang kita maksud daripada kalimah barzakh. Dia satu alam lain dan alam ini adalah pemisah di antara dua alam. Apa dua alam tu? Alam dunia dan alam akhirat. So dunia dekat sini, dia belum masuk lagi ya? Sini, belum masuk akhirat, belum sampai ke akhirat. Kalau seorang telah melalui siksa kubur dengan sebab-sebab tertentu, adakah dia juga akan dihisapkan dengan sebab yang sama di waktu amalan-amalan negatif kita dihisapkan pada hari kiamat, maksudnya double azab. Okey, jadi ini semua pastinya bila yang mengazab ataupun yang berkuasa terhadap azab ni Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tetapi kita kena faham yang azab kubur dia adalah peri kepada apa yang bakal berlaku. Dia bukan secara spesifik okey, awak buat salah 10 jadi awak kena azab 10. Dia bukan begitu. Yang konsep itu tu di akhirat. Kamu buat salah berat begini, okey, beginilah mass punishment yang kau dapatkan. So based on perkara tersebut, kita akan faham yang azab kubur ni adalah sesuatu yang berbentuk general. Dia adalah macam the gist of azab sebelum dia mendapat azab yang lebih yang benar. Saya tak nak kata yang adakah dia dapat double azab, boleh jadi Allah SWT ampunkan. Tetapi secara teorinya bukan begitu. Satu hadis Rasulullah SAW ni dia menarik kerana Nabi sebutkan daripada banyak-banyak ni Nabi ada sebutkan dua jenis kumpulan atau dua jenis golongan ni. Nabi satu masa ni berjalan dengan sahabat lah dan mereka lalu dekat perkuburan lah, jalan di apa ni, kawasan perkuburan. Dan kemudian Nabi sebutkan sesungguhnya dua mayat ini, maksudnya dua orang dalam kubur ini, mereka ini sedang disiksa. Jadi sahabat mesti akan tertanya lah kan apa sebab dia disiksa. Kemudian Nabi kata wa ma yu'adzabani fi kabir, tapi mereka ni bukanlah disiksa sebab melakukan dosa besar. Salah seorang daripada mereka itu, yang the first one, adalah kerana mereka tidak mencuci air kencingnya itu dengan baik, dengan betul ataupun dengan sempurna. Okey, maknanya dia tak sibuk lah. Dia kata gitu, senang kata. Yang kedua pula, yang seorang lagi, fakana yamshi bin namimah. Dia sering jalan, maksudnya berjalan di atas muka bumi ni. Dia mengadu domba, tahu mengadu domba ni, menyampai-nyampai cerita sampai-sampaikan cerita cerita A bawa pergi sini, melaga-lagakan orang. Ini semua dalam kategori yang kita panggil mengadu domba ataupun namimah. Okey. Jadi apa jadi? Thumma akhadha, kemudian Nabi pun mengambil jaridatan ratbatan, Nabi ambil satu pelepah kurma yang masih basah. Kemudian Nabi patahkan pelepah kurma ini menjadi dua dan setelah itu Nabi tanam salah satunya pada kubur yang pertama dan satu lagi pada kubur yang kedua. Dan Nabi SAW sebutkan semoga dengan sebab ini, dengan sebab aku letakkan ini, selagi dia belum kering, maka siksaannya itu pun diringankan.